Ini bab firman Allah, dialah Tuhan yang menjadikan langit-langit bumi dengan sebenar ataupun dengan kebenaran. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, Nabi SAW selalu berdoa pada waktu malam begini, Allahumma lakal hamd Rabbus samawati wal ard, lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard, dan seterusnya. Oh, ini kita sudah terjemah. Babun qawluhu wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qala al-Amash an Tamim an Urwa an Aisyah qalat, beliau berkata, alhamdulillah alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat, segala puji bagi Allah yang mana pendengarannya meliputi segala suara. Fa anzalallah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lepas itu Allah menurunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam firman Allah ini, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha, sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata perempuan yang berbincang denganmu berhubung dengan suaminya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa, beliau berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Apabila kami berada di tempat ataupun naik ke tempat yang tinggi, kabbarna, kami bertakbir. Maka Nabi SAW bersabda, irba'u ala anfusikum, kasihanilah dirimu sendiri, kerana kamu tidak memanggil yang bisu dan yang tidak ada di hadapan kamu, tad'una, yang tidak ada, maknanya yang gaib, tad'una sami'an basiran qariba, tetapi kamu memanggil, menyeru Tuhan yang Maha mendengar, melihat dan hampir. Kemudian Rasulullah SAW datang kepadaku, ketika itu aku sedang mengucapkan dengan perlahan, la haula wala quwwata illa billah. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, hai Abdullah bin Qais, kamu ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah, kerana sesungguhnya ia adalah simpanan yang sangat bernilai daripada gedung-gedung ataupun simpanan-simpanan surga. Ataupun baginda bersabda, mahukah engkau aku tunjukkan kepadamu tentangnya, yakni tentang gedung ataupun simpanan yang sangat berharga di dalam surga itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bahawa Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku satu doa yang dapat aku berdoa dengannya dalam sembahyangku. Qala, Nabi SAW pun ajar, qul, kamu katakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, ya Allah, sesungguhnya aku banyak sekali menzalimi diriku, dan tidak ada sesiapa yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Oleh itu, ampunilah aku dengan keampunan dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, beliau menceritakan, katanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Jibril menyeru aku, katanya, sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata kaummu dan penolakan mereka terhadapmu. Ini bab firman-Nya, qul huwal qadir, katakanlah dialah yang maha berkuasa. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah SAW mengajar sahabat-sahabatnya beristikharah dalam semua perkara, seperti mana baginda mengajar mereka surah Al-Quran. Mana-mana masuk surah daripada Al-Quran, yaqul, baginda bersabda, idza hamma ahadukum bil apabila seseorang menghadapi sesuatu perkara yang besar, sesuatu perkara yang penting, maka hendaklah dia menunaikan sembahyang 2 rakaat, bukan sebagai fardu, bukan sebagai sesuatu yang wajib. Kemudian dia ucapkan begini, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, ya Allah, sesungguhnya aku
mahu bertanya engkau dengan ilmu tentang kebaikan. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku meminta kuasa dengan kekuasaanmu supaya aku dapat menghadapinya. Wa as'aluka min fadlik, dan aku mohon darimu min fadlik, sebahagian daripada limpah kurniamu, kerana sesungguhnya engkau berkuasa, aku tidak. Engkau mengetahui, aku tidak. Engkaulah yang maha mengetahui tentang perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau tahu bahawa perkara ini, kemudian seseorang itu hendaklah menyebutkan dengan tepat, dengan betul apa yang dikehendakinya. Itu Nabi katalah tu, sekiranya engkau mengetahui perkara ini, khairal li, baik untukku, untuk jangka pendek, fi ajili amri, yani untuk masa terdekat, ataupun untuk jangka panjang. Ataupun Nabi SAW bersabda, au fi dini wa ma'ashi, jika engkau mengetahui ini baik untuk kehidupan duniaku dan agamaku dan kehidupan duniaku, wa aqibati amri, dan baik hujung jatuhnya, baik akibatnya, kesudahannya, faqdirhu li, ataupun faqdirhu li, maka engkau takdirkanlah untukku, biarlah jadi untukku. Wa yassirhu li, dan engkau permudahkanlah perkara itu, benda itu untukku. Thumma barik li fi, kemudian engkau berkatilah untukku pada perkara itu. Allahumma, ya Allah, jika engkau mengetahui ataupun kita terjemah kunta tu, maknanya jika engkau memang mengetahui, mengetahui bahawa perkara ini tidak baik untukku, baik dalam urusan agama dan kehidupanku dan kesudahan perkara ini. Qala, ataupun Nabi SAW bersabda, untuk masa yang terdekat dan untuk masa yang jauh, ataupun untuk jangka panjang, fasrifhu anni, maka engkau hindarilah aku daripadanya. Waqdur liyal khaira, dan engkau takdirkanlah kebaikan untukku di mana saja ia berada. Thumma raddini bihi, kemudian engkau jadikanlah aku redha dengannya. Bab muqallibul qulub, ini babun muqallibul qulub, atau bab muqallibil qulub, Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati manusia. Wa qaulillah, dan firman Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, dan kami membolak-balikkan hati-hati mereka dan pandangan mereka. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, selalu Nabi SAW bersumpah dengan mengucapkan la wa muqallibil qulub, tidak, demi Tuhan yang bolak-balikkan hati-hati manusia. Bab, sesungguhnya Allah mempunyai 100 nama kurang 1. Yani sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama lah. Ibnu Abbas berkata, Dzul Jalal, maksudnya Al-Azamah, Dzul Azamah, yang mempunyai keagungan. Al-Bar, innahu huwal barrur rahim. Al-Bar itu Al-Latif, Tuhan yang maha lembut, maha halus. Maha halus makna pengetahuannya dan sebagainya lah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Sesiapa yang mengingatinya, dia akan masuk syurga. Ahsainahu, mana hafiznahu, wa kulla syai'in ahsainahu. Ahsainahu maknanya hafiznahu, kami simpan, kami ingat. Bab soal, ini bab meminta dengan menggunakan nama-nama Allah dan berlindung dengan menggunakan nama-nama Allah
dengan sanad yang Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, apabila seseorang daripada kamu pergi ke tempat ketilamnya, ke tempat tidurnya, falyamfud, maka hendaklah dia mengebasnya bi sanifati thawbih, dengan hujung kainnya 3 kali. Dan hendaklah dia mengucapkan begini, bismika rabbi wada'tu jambi, dengan namamu Tuhanku aku letakkan lambungku, wabika arfa'uhu, dan dengan namamu aku mengangkatnya, in amsakta nafsi faghfir laha, jika engkau mengambil nyawaku ampunilah dia, dan jika engkau melepaskannya, yani sedar semula, fahfazhu, engkau jagalah nyawaku itu, ruhku itu, bima tahfazu bihi, dengan penjagaan yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh, ataupun seperti penjagaanmu terhadap hamba-hambamu yang soleh. Taba'ahu Yahya, dan seterusnya itu mutabi' dia. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Hudzaifah, beliau berkata Nabi SAW bersabda, apabila seseorang pergi ke tilamnya ataupun ke tempat tidurnya, dia mengucapkan, mana hendaklah dia mengucapkan, Allahumma ya Allah, dengan namamu aku mati dan hidup. Dan apabila dia berpagi, yakni bangun pada waktu pagi, keesokannya dia berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita selepas mematikan kita, dan kepadanya juga kita dikembalikan, kita dibangkitkan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Dzar, beliau berkata Nabi SAW apabila mengambil tempat tidurnya pada waktu malam, baginda mengucapkan, bismika namutu wa nahya, dengan namamu kami mati dan kami hidup. Apabila baginda jaga ataupun sedar daripada tidurnya, baginda akan mengucapkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Seperti tadi juga. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seseorang daripada kamu mahu mendatangi ahlinya, istrinya, lalu dia membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan, dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami, jauhkanlah syaitan daripada kami, dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang kau kurniakan kepada kami. Kerana sesungguhnya jika ditakdirkan seseorang itu mendapat anak dengan perhubungan suami isteri itu, lam yadurrahu, tidak akan, nescaya syaitan sekali-kali ataupun sama sekali tidak akan dapat memudaratkannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Adi bin Hatim, beliau berkata, pernah aku bertanya Nabi SAW, kataku, aku melepaskan anjing-anjingku yang sudah diajar, ini bagaimana? Bolehkah? Qala, Nabi SAW bersabda, kalau engkau melepaskan anjing-anjing engkau yang telah diajar dan engkau sebutkan nama Allah, yakni pada ketika melepaskannya, lalu anjing-anjing itu menangkap buruan, binatang buruan yang kau maksudkan itu, fakul, makanlah. Wa idza ramaita bil mi'rad, dan jika engkau balingkan pekung dengan sesuatu yang tajam, fakhazaqa, lalu sesuatu yang tajam itu mengoyakkan ataupun mengeluarkan darahnya, menembusinya, fakul, makanlah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, mereka bertanya, wahai Rasulullah, di sini ada orang-orang yang baru meninggalkan zaman syirik mereka, yang baru masuk Islam, maksudnya baru masuk Islam. Mereka datang membawa kepada kami daging-daging yang mana kami
tidak pasti adakah mereka mengucapkan nama Allah pada ketika menyembelihnya ataupun tidak. Nabi SAW menjawab, kamu sendiri sebutlah nama Allah dan kamu makanlah. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Anas, beliau berkata Nabi SAW telah mengorbankan 2 ekor kibas. Nabi SAW mengucapkan bismillah dan bertakbir, yakni pada ketika menyembelihnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Jundub bin Abdullah bahawa beliau telah menyaksikan Nabi SAW pada hari Nahar. Baginda bersembahyang, kemudian berkhutbah, kemudian baginda bersabda, sesiapa yang menyembelih sebelum dia bersembahyang, maka hendaklah dia menyembelihkan binatang yang lain sebagai gantinya. Dan sesiapa yang belum lagi bersembelih, yakni sebelum sembahyang, falyadhbah bismillah, maka hendaklah dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata Nabi SAW bersabda, jangan kamu bersumpah dengan menyebut nama ataupun ayah-ayah kamu. Sesiapa yang mahu bersumpah juga, maka hendaklah dia bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah. Nah, itulah beberapa bab yang kita baca, masih lagi di dalam kitab Tauhid Warad 'alal Jahmiyah. Jadi tujuan semua Imam Bukhari mari bab-bab ni, hadis-hadis dalam bab-bab ni ialah untuk menyatakan sifat-sifat Allah, yakni Allah mempunyai sifat-sifat. Itulah mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi sifat-sifat Tuhan ini ada sebut dalam Quran, ada sebut di dalam hadis. Itu sebab jadi akidahnya. Bukan saja-saja mana-mana orang ahli sunnah nak kata Tuhan ni ada sifat kau ni. Tidak. Bahkan mereka jadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber akidah, pegangan akidah tu. Misalnya sini, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Dialah yang menjadikan langit-langit dan bumi dengan hak, dengan kebenaran ataupun dengan sebenar. Jadi Imam Bukhari nak cerita di sini bil haq itu, apa yang Tuhan buat itu adalah benar. Sebab itulah namanya, salah satu nama Tuhan ialah Al-Haq. Sebab apa? Segala-gala yang dia buat itu tidak main-main, tidak sia-sia, tidak gurauan, tetapi ada makna, ada arti, ada maksudnya. Bukan saja-saja, tidak. Nak main-main. Kita tengok orang ni sakit, jelepek duduk hospital, tidak. Hak ni gelepar sakit dah. Jadi Tuhan nak suka-suka gitu. Tak, bil haqq. Semuanya dengan kebenaran. Ada maksud dia. Kita saja tak faham. Kita saja tak faham. Hak ni pegang ayat, sembelih ayat, gelepar ayat, sakitlah kira-kiranya. Jadi Tuhan benar. Itu gurau kau tu. Tak. Tidak. Bahkan dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Dia yang bernama Al-Haq, yang benar. Segala perintah dia, segala hukum dia adalah benar. Kalau kita tolak tu, rugi kita sendiri. Membahayakan diri kita sendiri. Tak ada rugi orang lain, rugi kita sendiri. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW selalu doa pada waktu malam dengan menyebutkan lakal hamd rabbus samawati wal ard. Engkaulah Tuhan langit-langit dan bumi, Rabb. Itu Rabb. Rabb itu sifat Tuhan juga. Yang ini Tuhan yang memperkembangkan daripada tidak sempurna kepada sempurna. Itu makna Rabb. Rabb dari tarbiyah lah, maknanya pendidikan, asuhan. Rabb itu makna Tuhan yang mengasuh, mendidik. Mendidik ni daripada tak sempurna, tak reti, kau jadi reti kan. Itu makna asuh. Itu makna mengasuh. Begitulah juga Allah SWT, kejadian dia di alam semesta ni lagu itu. Daripada tak ada kepada ada. Daripada ada, dia tidak biar gitu, tak. Tidak biar tanpa tanggungjawab, tidak. Itu sepuluh orang kalau kita kata menikah kat, lepas tu tak cara kan anak. Ikut dia. Tidak lagu tu. Allah SWT tidak lagu tu. Segala apa yang dia buat, dia ambil cara. Dan dia kembangkan
daripada tidak sempurna sampai jadi sempurna. Apa-apa pun. Tengoklah pokok-pokok, tengoklah binatang, tengoklah kejadian bumi, tengoklah apa saja. Memang begitu. Memang begitu kejadiannya. Itu Rabb, satunya sifat Tuhan. Dalam Quran pun ada Rabbil Alamin, Rabbin Nas, dan banyak lagi lah yang lain Rabb itu. Dalam hadis pun ada. Di ayat itulah. Lakal hamd anta qayyimus samawati wal ard. Bagimu segala pujian. Puji ni banyak, puji ni banyak dalam hidup ni. Tapi bagimu juga segala pujian itu. Kata kita puji orang ni, comel pandai dia mau buat benda ni. Kita puji. Kita puji. Puji orang kepada orang. Tuhan puji kita. Tuhan puji Nabi. Tuhan puji hamba dia. Hamba puji Tuhan. Dan banyak lagi macam puji itu. Semuanya kembali kepada Allah. Hak dia berlaku. Kalau orang tu pandai, kita puji dia pandai. Pandai tu bagaimana? Mari dia juga. Mari dia juga. Kalau kita nak boleh puji, nak sebut lagu ni lakal hamd gitu gini, ada lidah boleh sebut molek ni, tidak bisu. Siapa dia buat? Dia juga buat. Kita puji Allah, balik dia juga. Semuanya ke mana-mana apa? Dia. Itu makna. Segala apa puji-puji, nak puji ni benda molek lah, benda yang menarik lah. Itu baru puji. Jadi segala yang menarik, yang menawan hati kita, yang comel, yang cantik, yang berharga, yang bernilai, yang dipuji, hak Allah berlaku. Itu kena ingat. Barulah jadi molek. Barulah orang cerdik tu tidak mendabik dada. Barulah hak kaya tu tidak mendabik dada. Barulah hak macam-macam ada kelebihan tu tak ada. Allah berlaku. Baru betul jalan. Kalau tidak, lakal hamd, tak ada hak tu, akidah tu punah. Punah. Anta qayyimus samawati wal ard. Engkau penegak, yang mengatur, langit-langit dan bumi. Itu dia. Qayyim, itu pun sifat Tuhan juga. Sifat Tuhan. Yang menegakkan. Asalnya langit bumi ni tak ada lagu ni. Tidak ada sistem, tidak ada apa. Tak ada. Dialah yang menegakkan langit dan bumi. Lepas dia adakan, dia atur pula tu. Seperti mana kita juga. Asalnya tak ada. Bila ada, segala keperluan kita disediakan. Begitulah. Qayyimus samawati wal ard wa ma fihin. Hak ada di antara, ada dalam langit-langit dan bumi itu pun dia juga urus. Dia juga urus. Kita ni hak urus dalam rumah boleh lah. Guru pejabat ke apa boleh lah. Itu pun hakikatnya dia juga. Hak datang langit, tak siapa lagi orang. Siapa dia duk cara hak sana. Sedangkan tu ada kena mengena juga dengan bumi ni pun. Ada kena mengena juga, ada kaitan juga. Tak siapa dah. Di luar jangkauan kita. Tak ada siapa dia cara. Hak tu sibuk nak cara takut nipis lapisan ozon ke. Hak tu dalam dunia ni boleh lah bincang, nak boleh keluluh. Setuju tu pun payah. Hak lain. Apa dia cara? Qayyim. Anta qayyimus samawati wal ard. Itu makna qayyim. Satu lagi makna qayyim, maknanya yang berdiri sendiri. Itu dia. Hak kalau dalam akidah, itu dia sebut qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi. Berdiri dengan sendiri. Huwal hayyul qayyum, yang hidup dan berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu mana? Tak ada berhajat kepada sesiapa pun. Tak ada berhajat kepada sesiapa pun. Tak ada memerlukan kepada sesiapa pun. Bahkan segala yang lain memerlukannya. Tidak terlepas daripada kuasanya. Itu makna qayyum. Lepas tu tegak sama. Tidak kata qayyum tu daripada qiyam tu lah. Tegak sama, makna bersedia sama. Tidak kata ada ketika letih, ngatuk, sakit. Tak ada. Itu makna qayyum. Barulah dia boleh menegakkan, menguruskan langit dan bumi ini. Pada itulah sifatnya. Kalau tidak ada sifat tu tak boleh. Lakal hamd anta nurus samawati wal ard. Jadi Imam Bukhari nak cerita ni nur, gapo ni semua sifat Allah belaka. An-nur, kan sifat Allah. Nurus samawati wal ard. Tapi bawah tu dia tulis
munawwiruha. Semua ahli-ahli tafsir mana, tengok tafsir mana-mana pun kalau kata nur, dia akan apa ditafsirkan? Munawwiruha. Engkaulah yang menyinari langit-langit dan bumi itu. Dia takut kita faham Allah tu nur, cahaya. Cahaya lah mana? Cahaya lah. Misalnya. Takut gitu. Lepas tu tubik pula akidah pula. Nur Muhammad tubik daripada nur Allah. Tu lagi teruk. Tak ada tu sebenarnya. Kalau kita tengok kitab-kitab tafsir mana-mana, Mu'tabar, dia akan tafsirkan nur itu dengan makna munawwir. Munawwir maknanya yang menyinari, mencerahkan langit-langit dan bumi ini. Dan nur itu sifat itu, suatu perkara yang penting tu sifat itu. Kalau tidak ada cahaya, tak ada kehidupan ini. Tak ada kehidupan, tak ada bumi, tak ada manusia. Cahaya dalam kepelbagaian yang sangat penting. Itu dia. Dan itu adalah mazhar, pernyataan sifat nur Allah Subhanahu Wa Taala. Orang boleh berubah dengan cahaya, macam-macam lah cahaya. Kau lama orang tahu, kau tahu rahsia cahaya. Jadi yang memiliki, yang menjadikan cahaya ni semua ni macam dengan kepelbagaian tu siapa? Allah yang sifat nur. Itu nur. Ataupun kalau kita tak saya takwil lah, nur dengan makna munawwir, nur supaya lain-lain yang layak dengannya, bukan nur seperti makhluk ni, cahaya makhluk ni. Tidak lagu tu sama sekali. Qaulukal haq, kata-katamu adalah benar. Mana Tuhan raya tu betul. Janjimu benar, pertemuan denganmu benar, syurga benar, neraka benar. Jadi hak kata Tuhan al-haq tu benar tu benar pada apa? Bukan sekala, segala benda lah benar. Hak dia buat tu, hak tak ada lagi, hak kita tidak menyaksikan lagi, tak jumpa lagi pun benar. Jadi kiamat benar. Allahumma laka aslamtu. Bila kita sudah terima Allah dengan sifat-sifatnya yang sempurna itu, kita pun kata, ya Allah, kepadanya jua aku berserah. Laka aslamtu. Dia kalau bahasa Arab ni dia sebut laka dulu. Asalnya aslamtu laka. Tetapi kalau balik gitu, yang ni ma'mul tu duduk dulu, dia memberi makna hasar. Itu seperti na'budu iyyaka. Jadi iyyaka na'budu, dia memberi makna hasar. Hasar tak apa makna? Jua. Engkau jua, kepadamu jua, engkau sahaja, tak ada orang lain. Gitu. Kepadamu jua aku berserah, denganmu jua aku beriman. Itu dia ada makna lagu tu. Dan kepadamu jua aku bertawakal, kepadamu jua aku akan kembali. Aku kembali apa-apa masalah, kita rujuk kepada Allah. Kita minta dengan dia. Gitulah. Wa bika khasamtu, dan keranamu aku berbantah. Kalau duduk bahas, duduk berhujah, duduk bertengkar pun keranamu, tidak kerana lain. Kerana Allah juga. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu juga aku merujuk, aku berhakimkan engkau juga. Jadi makna dalam segala keputusan ini kita tanya Allah. Jadi tanya Allah, tengok Quran lah. Begitulah. Keputusannya kita balik kepada dia. Faghfirli. Jadi bila kita terima tu ayat tu, mula-mula sifat Tuhan terima, waktu mengaku keadaan kita ni lemah. Dan kita ada satu sifat, iaitu boleh buat maksiat, boleh buat taat yang berbeza daripada makhluk yang lain. Kita minta dengan dia itulah. Oleh kerana manusia ni umumnya tak terlepas lah, boleh katakan, daripada dosanya yang ada lah. Sikit sebanyak tu ada. Ampunilah untukku ma qaddamtu, apa yang telah ku lakukan. Aku sudah lakukan, andai kata aku sudah buat dah benda yang salah, kamu ampunkanlah. Wa akhartu, dan aku tak buat lagi. Kalau ada akan datang, mana kita sentiasa bersedia. Tak sangat benda tak molek ni, benda maksiat. Kalau ada minta ampun, kalau hak akan datang minta ampun dah. Satu. Yang kedua, makna qaddam tu hak dulu, hak lama, dosa-dosa hak lama dah, hak lapuk. Pun minta juga. Akhir tu maknanya hak kemudian, dosa baru buat, lepas dah juga.
baru buat. Itu pun minta Tuhan ampunkan belaka. Mana biar bersih belaka. Hak aku sembunyikan, orang tak tahu. Orang lain tak tahu. Aku tahu. Engkau tahu. Hak tu pun engkau ampunkan. Wa a'lantu, dan hak aku buat secara terbuka. Hak tu pun minta juga Tuhan ampunkan. Sebab apa minta dengan dia? Anta ilahi, engkaulah Tuhanku. La ilaha li ghairu, tidak ada Tuhan bagiku selainmu. Sebab itulah yang minta denganmu. Jadi ni semua ni sifat Tuhan belaka. Nak ayatnya sifat Tuhan tu lagu mana? Kita akidah kita kepada Allah tu lagu mana? Kata beriman dengan Allah tu lagu mana? Lagu tu lah. Maknanya kita terima sifat tu ada pada dia, kita mengaku kelemahan kita, dan apa-apa hajat kita minta dengan dia sahaja. Kita tidak pergi ke lain. Itu makna tauhid. Itulah makna tauhid. Lagu tu lah. Kalau minta dengan dia sembuh orang lain, tak boleh. Ataupun sembuh orang lain minta, tak boleh juga. Ataupun tidak mengaku kelemahan kita di hadapan dia, tak boleh juga. Dia kena ada semua ni, barulah makna ada tauhid. Cuma dalam riwayat satu lagi dia sebut antal haq, engkaulah Tuhan yang hak, ada tu. Wa qaulukal haq, yang sebelum qaulukal haq tu ada perkataan ni, iaitu antal haq. Ada begitu. Jadi makna hak-hak ni adalah sifat Tuhan. Sifat Tuhan. Ini bab firman-Nya, wa kana Allahu sami'an basira, Allah Maha mendengar. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu dia. Jadi wa kana Allahu sami'an basira tu, kalau kita belajar bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab tak guna gaya, dia tak faham. Ya kita kana ni mana kana, misalnya kita kata kana Zaid, misalnya kana Zaidun ghaniyan, dulu Zaid kaya, dulu kaya. Lah ni dak. Kana Zaid ghaniyan walakinnahu al-an faqir, misalnya kita kata. Maknanya gitu, dulu dia kaya. Jadi hak ni makna gitu ke ni? Tak. Kana tidak sama dengan makna dulu gitu. Tidak. Kana dengan makna sesungguhnya di sini. Sesungguhnya. Jadi Aisyah kata alhamdulillah alladzi wasi'a sam'uhu al-aswat, segala suara meliputi Tuhan ini pendengarannya meliputi segala suara. Hak derah, hak kohok, suara manusia, suara binatang, suara gapo pun dia dengar belaka. Di atas langit, di bumi, semua dengar belaka. Dalam laut dengar belaka. Tidak seperti kita, tidak seperti kita. Pendengaran kita ada, tapi tidak dalam gutu keadaannya. Anak ceritanya sifat mendengar Allah Subhanahu Wa Taala tu satunya dalam Quran ada sami'an, tu dia sebut sami'an. Itulah Tuhan itu bersifat dengan mendengar. Dalam hadis ni Aisyah kata, dan dia nak kata lagu ni benda akidah ni mesti dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan dia nak mana-mana. Tu dia. Yang ni Tuhan tu sifat mendengar dia tu meliputi segala suara. Dia kata gitu tu. Dia kata gitu tu, dia tahu mana? Ni Aisyah kata, bukan Nabi kata. Kita kena faham, kita ni umat ni kena faham bahawa sahabat tu kalau dia kata benda-benda lagu ni, benda-benda hak tidak boleh dipikir dengan akal. Bukan masalah menaga-menaga ni hak ni. Bukan masalah hak boleh berubah, tak, ni masalah akidah ni. Walaupun dia tak layak, dia dengar Nabi kata, kita kena percaya bahawa mesti dia dengar. Nabi ada kata lagu tu. Kalau tidak dia tak akan kata. Tu dia. Jadi sifat mendengar Allah itu, walaupun kata dia mendengar, tidak serupa orang lain dengar dia. Tidak serupa orang lain. Allah SWT menurunkan lepas tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, dan seterusnya ayat itu. Sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata perempuan yang
berbincang dengan engkau tentang suami. Tuhan dengar. Jadi kita kata pada ketika orang ni kecek ni, dia kecek seorang sama seorang dengan Nabi SAW. Dia royak pasal benda sulit, benda rahsia, dia royak ke Nabi SAW. Tak ada orang dengar. Aisyah pun kata dia pun tak dengar, tapi dia tahu Nabi orang duduk royak sesuatu kepada Nabi SAW, perempuan tu. Jadi dia tak tahu ke dia. Tu dalam Aisyah ni ada royak. Aisyah kata dia tak tahu ke apa. Jadi orang ada situ, nak ceritanya ada situ, Aisyah ada, dia tengok tidak semesti dengar. Kalau orang kecek kohor tak dengar, tengok kita tu, keadaan kita. Tuhan tak nampak, tak tahu. Pada ketika tu Tuhan duduk mana? Tak ada sebut, tidak support kan? Tapi Tuhan kata Allah sesungguhnya telah mendengar. Itulah maknanya sifat mendengar Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak serupa dengan makhluk. Makhluk ni ada depan gini, kadang-kadang jauh sikit tak dengar dah. Seperti Aisyah ni dia tak dengar, dia kata. Tapi Allah dengar. Padahal zahirnya kita tengok tak ada nampak dia, tapi dia dengar. Itulah maksud pendengaran Allah itu meliputi segala suara. Dengar lagu mana pun dengar. Itulah Imam Bukhari nak sabitkan sifat mendengar Allah tu dengan hadis. Dia nak buktikan dalam hadis ada. Inilah dalam Quran pun ada. Gitu. Sebab itulah kita kata Tuhan itu bersifat dengan mendengar. Sebab ada dalam Quran, ada dalam hadis. Dan bukan bermakna kita percaya Tuhan yang ada sifat ni jadi makna banyak. Tuhan tu banyak pula. Tak. Seperti puak-puak Jahmiyah. Sebab tu Imam Bukhari buat tajuk besar dia tu kan, Kitab Tauhid. Kita kata Tuhan banyak sifat ni bukan bermakna kita telah melakukan sesuatu yang bercanggah dengan tauhid. Tak. Walaupun sifat banyak, puak-puak Jahmiyah ni kata bila kita terima sifat Tuhan tu banyak, mana kita terima Tuhan banyak lah. Padahal kalau kita nak fikir mudahnya, tapi demon ni kadang-kadang lah nak jadi menyeleweng, nak jadi tersasul, nak jadi sesat ni kadang-kadang kita tak boleh nak fikir. Dia boleh berlaku. Orang cerdik boleh berlaku. Tu di luar daripada jangkauan kemampuan kita tu. Padahalnya kita nak kata dah, kalau mudah je kita kata ni satu orang dia tu satu orang banyak berani, gagah, baik. Tidak banyak kan sifat dia. Pas dia banyak lah. Dia satu je kan kita terima. Apa yang peliknya? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dia satu, sifat dia banyak, apa yang pelik? Lepas tu dia duk kata sifat Tuhan ni tak ada sifat Tuhan. Lepas tu Tuhan tulilah mana? Tuhan tak dengar? Tidak tuli, kata dia. Tuhan mendengar juga, tapi mendengar dengan zat dia. Mendengar dengan zat dia tu duduk faham benda lagu tu lah. Bagi kitanya di dalam Al-Quran, dalam hadis banyak sebut dengan sirah ataupun dengan lafaz sifat. Dengan lafaz sifat. Dah kalau sifat dalam bahasa Arab, mana sifat lah. Macam mana kita nak kata zat pula? Gitu. Sifat lah. Sami'an itu tu apa? Isim zat ke isim sifat? Kalau orang mengaji Arab dia tahulah. Basir itu isim zat ke isim sifat? Dah isim sifat, macam mana kita nak kata zat pula nya? Sifat lah. Gitu. Lepas tu dia amari pula hadis yang lain. Abu Musa kata kami pernah dalam satu perjalanan, bila naik tempat tinggi takbir. Allahu Akbar bila naik ke tempat tinggi. Nabi SAW pun kata kesialah ke diri sendiri. Apa kan duk jadi gitu ni? Duk jadi maknanya kesial diri sendiri mana? Kalau hak kasar ke apa kan jadi bodoh gitu mu. Mana kalau kasar. Tapi hak halusnya irba'u ala anfusikum, kesialah ke diri kamu sendiri. Apa siapa terak apa ni, terik orang semerih kita kata siapa serak kok tu apa. Kamu tidak panggil hak tuli. Kamu tidak panggil hak tuli. Kamu tidak panggil hak tak ada. Maknanya hak tak tahu gapo berlaku. Supaya orang tak ada tu tak tahulah gapo dia yang berlaku di tempat yang dia tidak ada tu. Kalau dia ada baru dia tahu. Jadi Tuhan ni dia tahu berlaku.
Bukan kamu duk suruh tu, tapi kamu duk suruh sami'an basiran qariban. Kamu duduk suruh Tuhan yang sami', basir, qarib. Maknanya dalam hadis pun ada, dalam Quran tadi ada dah. Imam Bukhari mari dah dalam tajuk dia tu. Sebab tu kita tengok Imam Bukhari ni dalam tajuk dia ni bab tauhid ni Quran. Lepas tu baru hadis. Dia takut orang kata ahli sunnah ni dalam bab sifat Tuhan, dalam bab akidah ni pakai hadis saja. Ada. Hadis itu sokong saja, menyokong Quran itu. Jadi serupa lafaz dalam hadis serupa dengan dalam Quran, wa kana Allahu sami'an basira. Allah sentiasa mendengar lagi melihat. Kana tu juga salah satu makna dia sesungguhnya, satu makna sentiasa. Daripada sinilah buat Maturidiyah dia ambil sifat tu maknawiyah, kaunuhu basiran, kaunuhu sami'an, kaunuhu katanya ni lah. Orang tak faham dia kata mana dah. Wa kana Allahu sami'an basira. Mana kaunuhu sami'an, kaunuhu basira. Betul? Dia ada asas dia ada cara dia. Betul juga lagu tu pun. Jadi tidak kata Tuhan mendengar ni baru. Sentiasa mendengar. Tak ada lagi suara kita. Dia mendengar dah. Tidak kata sifat mendengar dia tu baru mari bila ada sesuatu yang berkait dengan pendengaran. Ada sifat. Sedia kala dengan dia. Gitu maksud dia. Itu makna sentiasa. Allah itu mendengar lagi melihat. Jadi banyak mana alat-alat moden alat-alat moden sekarang ni banyak membantu kita untuk nak faham ni benda-benda gini ni. Nak faham, mendekatkan faham kita lah kepada akidah. Misalnya kaset. Buka dulu. Bukan kecek tidak dia. Cuba kecek. Masuk lalu. Jatuh kapal pegang, masuk lalu. Mana dulu lagi kan? Ada tu. Keset tu kalau kita pasal, kita kata dah. Ada suara ke tak ada suara, maknanya sifat dia tu mendengar, menangkap, sudah ada. Cuma tidak ada sesuatu yang nak tangkap, tak masuk lah. Gitulah. Bila ada masuk. Sifat tu sudah ada dah, bukan baru ada. Bukan bila ada suara tu barulah ada sifat tu. Lagu tu baru orang panggil. Sifat Tuhan ni tidak baru. Sifat Tuhan ni tidak baru. Sama sedia dengan dia. Hak tu orang panggil sentiasa tu. Sentiasa. Dan dia sentiasa ada, sentiasa mendengar, sentiasa melihat dan seterusnya yang lain. Jadi sami'an basiran qarib, fa inni qarib. Dalam Quran sebut ada qarib. Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat dari segi jarak ke? Mengikut ukuran jarak ke? Tak. Jangan kata lagu tu. Kalau kata lagu tu super makhluk. Super makhluk. Tuhan itu dekat dengan kita dari segi tidak ada yang terlepas daripada pengetahuannya. Seperti orang yang dekat kan, dia tahu belakang. Orang yang dekat, bila kita dekat dengan dia, kita tahu banyak perkara lah. Kita tahu belakang lah tentang sesuatu tu bila kita dekat. Kita nampak, kita dengar, kita boleh sentuh, kita boleh apa lah bila kita dekat. Jadi hak ni lazim dia tu ada pada Tuhan. Iaitu sesuatu yang bila dekat, apa dia ada, apa dia dapat. Itulah Tuhan dikatakan dekat itu, maknanya kerana dia tahu segala-galanya. Dia tahu segala-galanya. Bila dekat dia tahu. Bila dekat dia boleh buat kan. Kita kalau jauh kan tak boleh buat kan. Tak boleh nak tolong tak jauh. Tapi kalau dekat kan kita boleh kan pegang dia. Tuhan kata dekat di maknanya benda yang kita pandai jauh duduk mana pun dia boleh berlaku. Serupa dengan dekat. Gitu. Serupa dengan dekat lah tu. Kalau hak dekat lagu tu lah. Dia pun lagu tu lah. Bukan makna dekat ini dari segi masafah, dari segi jarak tu. Duduk sini. Tidak.
Thumma ata alayya. Lepas tu Nabi SAW pergi dekat aku pula. Dan Nabi kata begitu, aku pun kata kohor dah lepas pada tu. La haula wala quwwata illa billah. Dia kata gitu. Nabi SAW pun kata, bacalah, kamu kata lagu tu, molek lah tu. Itu kata dia gedung dalam syurga. Kalau barang sipai kak, sipai berharga benar. Bukan sipai 10 riyal tu kalau lagu tu. Kalau kita sipai dalam bank kak, bukan sipai 10 riyal tu. Mana sipai juta tu sekali masuk. Gitulah kira-kiranya. Bila perlu saya esok boleh waktu ambil banyak. Jadi hak ni pun lagu tu. Mudah nak faham. Banyak alat-alat moden ini, sains ni, kemajuan sains ni kan. Kita orang Islam tak using sikit abu. Sebab tu kita tidak menentang sains. Berbeza dengan agama lain. Dia using kalau sains ni berkembang. Kita tidak. Sebab apa? Banyak benda-benda kemajuan hasil sains dan teknologi ni memudahkan kita faham agama. Kau dekat, kau faham. Dulu baca lagu ni sipai lagu mana? Musuh saya sok. Lepas tu orang sipai pitih ke apa tu lagu mana? Tengok. Ni ada alat, ni tak ada alat. Kita pun kau kurang ada alat. Kau pun korekah. Nak ayatnya manusia boleh buat lagu tu kan? Tuhan kau lagi lah. Lagu mana ucapan saja boleh jadi istana saya sok. Ucapan saja boleh jadi istana. Lah ni kau dekat dah. Mana kecek tubik huruf. Kita kata tak tulis tubik. Lagu mana? Sesuatu lagu lain jadi lagu lain. Lagu tu lah. Itu adalah salah satu simpanan yang berharga ataupun gedung surga. Maknanya simpanan dalam surga ni banyak macam. Itu salah satu. Bukan tu saja, la haula wala quwwata illa billah saja. Tak, banyak lagi hal lain. Hak tu pun boleh jadi simpanan untuk kita juga. Kalau kita masuk dalam ATM tu masuk pitih lah, kalau tak boleh. Ni dah masuk belakang. Boleh masuk belakang. Itu dia. Ni kalau kita kata alat macam-macam lah, berpelbagai guna. Gitu. Boleh masuk belakang. Qala, ataupun Nabi SAW kata, mahukah aku tunjukkan? Nak tahu? Aku nak ayat kamu. Ni lah kamu duk baca ni lah. Ni simpanan besar ni untuk kita sesok. Baru nampak apabila mati. Sebab itu orang Islam diajarkan dalam akidah dia tak using mati. Sebab apa? Mati tu kau dekat dengan hak tepat, hak dia nak tu. Kau dekat. Kau dekat. Kalau lagi hidup ni tak nampak tu, tak ada tu. Nak boleh dapat tu mati tu. Sebab itu mati tak ada satu perkara yang pelik. Tak ada satu perkara yang tidak menyukakan. Tidak. Sebab tu kelebihan hari Jumaat. Apa? Salah satu kelebihan hari Jumaat adalah hadis sebutnya kiamat berlaku. Kiamat tu kan hancur lebur kan? Mana tak ada cara anak-anak kau gitu gini dalam hadis, dalam Quran apa sebut. Jadi kita kata apa kelebihan? Dia sebut kelebihan. Sebab bila kiamat tu maknanya hak kita selama ni duk buat, kita akan dapat tak lama dah lah. Tu kelebihan aku tu. Kelebihan aku tu. Walaupun dari satu segi nampak kita mati, dah bila runtuh bangunan, bila hancur, pecah bumi ni, teruklah jadinya. Patah getah lah, luka lah, sakit lah, tertindih lah, dan macam-macam lah boleh berlaku. Hak tu tak kira, tu sebentar tu waktu tu. Hak sebenarnya apabila mati, apabila kiamat tu gapo dia? Hak besar, hak betul-betul bermakna. Apabila sampai situ, nampaklah tak ada gapo dia ni dulu. Peduk sibuk sangat. Peduk sibuk sangat tak ada gapo. Hak tu lah orang hak mati tu kan, mati syahid, mati gapo tu kan. Dalam Quran disebut ya hasratan 'alal ibad. Aduh ruginya hamba-hamba ni bila manusia ni ruginya kalau lah dia tahu sumpah aku tahu len ni lah. Ada dulu tak ada sibuk. Itu lepas tu riwayat hak nak cerita di sini
tadilah ada Sami', Basir, apa tu sifat-sifat Allah tu ada disebut di dalam hadis ini. Dalam hadis seterusnya sebut cerita Abu Bakar. Abu Bakar tanya Nabi, minta dengan Nabi suruh hajar satu doa. Aku nak berdoa dalam sembahyang. Aku nak berdoa dalam sembahyang. Sebab Nabi SAW ajar doa ni banyaknya, dia suruh doa dalam sembahyang. Jadi sahabat tahu tempat doa sebenarnya paling baik dalam sembahyang. Sebab tu dia tanya dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Gitu. Tetapi orang-orang kita dia jadi terbalik. Boleh lepas sembahyang tu, boleh lepas sembahyang pun. Tetapi Nabi SAW tidak ajar secara khusus seperti yang kita ramai duduk lakukan itu secara jemaah gapo berdoa. Tidak lagu tu. Tak ada dalam hadis. Tak ada. Hak adanya dalam hadis itu kan. Dalam sembahyang hak tu tak buat. Hak tu pula tak buat. Padahal nak doa lah. Dan dia ajar dah di mana tempat-tempatnya. Ajar dah. Dalam sembahyang. Bukan bermakna tak boleh lepas sembahyang, boleh. Hak kita kata tak ada saat ni, Nabi tak buat saat ni, berjemaah. Cuba mari satu hadis. Rasa banyak. Nabi SAW lepas sembahyang angkat tangan, sepakat angkat tangan ikut dia. Lepas tu kata amin. Hak dia kata. Ada kata? Tak ada. Tak ada. Tapi kalau hak dalam sembahyang ni, banyak. Jumpa sama. Ni 5 kali sehari sembahyang jemaah ni kalau ada buat. Dia tidak sah lah hadis. Dia tidak sah hadis. Sepatutnya beratus-ratus lah hadis. Sahabat bukan seorang dua. Sahabat pergi sembahyang dengan Nabi SAW bukan seorang dua. Macam ni. Sembahyang jemaah sama. Dia boleh tahu. Tak ada. Tu. Lepas tu Nabi SAW kata, kamu kata gini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira, dan seterusnya seperti yang kita sudah baca tadi. Ni doa dalam sembahyang. Kalau di luar sembahyang tak boleh juga nak baca ni. Tapi hak Nabi ajar sebenarnya dalam sembahyang. Sayyidina Abu Bakar sebut dalam sembahyang. Mana tempat yang lebih untuk berdoa ni dalam sembahyang. Gitu. Tapi apa kena mengenanya? Apa kena mengenanya hak ni dengan tajuk dia ni? Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau dalam hadis ni zahirnya kita tengok tak ada nampak tu. Itu halus. Perhatian Imam Bukhari itu halus. Seni dia, seorang yang sangat seni. Apa-apa pun kalau nak jadi cemerlang, jadi lebih, memang dia kena ada seni. Dia bukan setakat pandai hak zahir itu, tidak. Tapi dia kena ada seni hak dalam. Seni itu payahnya. Apa-apa pun. Kalau kita tengok sini dalam hasyiah nombor 4, alimni. Itu ni. Mutabaqatuhu litarjamah min haitsu inna ba'd adh-dhunub mimma yusma'u wa ba'daha mimma yubsaru. Falam yaqa' maghfiratuhu illa ba'da al-istima' wal ibsar. Itu dia sebut. Dia kata zahirnya tak ada nampak ni kaitan dengan tajuk tadi, hadis Imam Bukhari mari. Tetapi kata dia kesesuaian hadis ini dengan tajuk dianya dari segi dosa-dosa tu hak nak diampunkan oleh Tuhan, hak kita minta Tuhan ampunkan itu. Ada hak bahasa jenis boleh didengar dosa tu, maknanya kita duk ngupak orang, duk kata kat orang, maki orang, maki kita, umpat kita dan sebagainya. Kita kata uduh kat orang, kan benda tu boleh dengar tu. Orang dengar sakit hati, sedih jadi. Tu. Maknanya ada sebahagian dosa tu dia berkait dengan pendengaran. Dia berkait dengan pendengaran. Dan ada sebahagian dosa tu berkait dengan penglihatan. Ataupun hak kita dengar, benda tu tak boleh dengar, kita dengar. Ataupun kita lihat sesuatu yang berkait dengan lihat, sepatutnya kita tidak tengok, kita telah tengok aurat dia, berdosa. Misalnya berkait dengan lihat itu. Gitu.
Jadi minta ampun dosa kita yang berkait dengan hak tadi lah. Itu maknanya ada kaitan dengan Sami' Basir itu. Jadi Tuhan itu maha mendengar lagi maha melihat. Begitu. Itu satu. Yang kedua, ni lebih comel lagi. Ibnu Battal berkata, kesesuaian hadis ini dengan tajuk dia dari segi Abu Bakar minta Nabi SAW ajar dia doa. Nabi SAW pun ajar doa. Ajar doa sebut baca ni barulah berguna kalau Tuhan itu dengar. Itu seni dia. Kenapa? Biasanya doa ni apa? Doa qahar. Wad'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Tuhan suruh doalah. Suruhlah Tuhan kamu tadarruan dengan penuh rendah diri. Dan dengan perlahan qahar. Itu asalnya doa tu. Boleh juga derah tu pun ada ketiganya boleh juga. Tetapi hak umumnya pada dasarnya berkait dengan doa ni qahar. Bila qahar, Tuhan tu lagu mana? Qahar apa tak apa, dia maha mendengar. Kau tak adil lah juga. Dia kata Allahu Akbar derah tadi, Nabi SAW kata irba'u ala anfusikum, kesialah ke diri kamu sendiri. Sebab tu lah hak ni pun kalau kata qahar, Tuhan dengar. Jadi ada faedah lah ajar doa tu. Kata tu ada faedah. Sebab apa? Tuhan maha mendengar. Sebab kata-kata ni berguna kepada hak dengar. Kalau tak dengar, kata awak ke dia, tak ada faedah. Sia-sia saja. Sesuatu yang tidak boleh dengar, kita kata awak ke dia. Batu tak dengar, kita nak kecek ke dia, apa faedah? Kita kata begitu. Jadi dari segi itulah support, sesuai tajuk ini dengan hadis ini. Dan Aisyah berkata, Nabi SAW bersabda, Jibril seru aku. Dia kata Allah telah mendengar, telah mendengar kata-kata kaummu, yakni kaummu tolak kaum kamu kata kamu gila, kaum kamu kata kamu macam-macam lah. Allah dengar tu. Allah dengar tu. Dan penolakan mereka terhadap engkau, dia tolak, dia kata, dia pekun dengan batu macam-macam lah, tolak. Dia jawab bila kamu baca Quran, dia jawab dengan syair, dia jawab dengan macam-macam lah. Dia jawab, Tuhan dengar belakang. Apa maksudnya? Imam Bukhari buat ni, dia nak ayatnya dengar ni. Biasa je kita kan kalau kita dengar orang duk kata kita macam-macam, duk supah, duk maki kita, tak boleh nak pai bui lah kita lah. Tuhan dia dengar, dia dengar, tapi dia tidak bui selalu. Mana sebab apa? Tuhan ada sifat sabur. Itu dia. Mana dia boleh kalau orang ada sifat sabar ni kan, dia boleh kalau orang dia ada boleh dia awak tak cara, awak tak kisah. Gitu. Tak kisah tu bukan makna tak dengar. Tuhan tidak hukum selalu, bui selalu, tu bukan makna tak dengar. Dia dengar, tapi apa dia tidak. Ini makna Tuhan ni tidak bersifat seperti manusia. Manusia kalau dia dengar, bising tak boleh nak buat kerja. Kalau bising, ini berkait dengan pendengaran dia. Kalau orang ganggu dia, kata macam-macam, celah dia, nguduh dia, naik angin. Itu manusia. Tuhan tidak begitu. Mana pun dia ada sifat mendengar, serupa bunyinya, serupa dengan manusia, makhluk ada juga mendengar. Sebahagiannya ada juga mendengar, tetapi hakikatnya tidak serupa. Sebab apa? Sebab Tuhan itu lain. Makhluk ni, kejadian ni dia lain, ada sifat-sifat dia yang menunjukkan kelemahan dia. Sementara Tuhan itu walaupun kata nama sifat mendengar itu serupa dengan makhluk, tetapi dia dengan kesempurnaannya, di samping sifat-sifat yang lain yang juga sempurna. Gitu. Itu dia nak ayat sini. Tujuan dia buat mari. Bab qawlihi qul huwal qadir. Ini bab firman-Nya qul huwal qadir. Ini cara kuasa pula dia. Sekali itulah, wallahu